Yang sebenar sekalinya, selama mana kita tak nampak dengan mata lendir kita saat itu, jangan gaduh lagi. Lalu tu, marilah berbagai-bagai kata kejadian dalam dunia ni banyak yang timbul pelik-pelik. Lalu tu, nak oyak hari ni, tak lain tak bukan masa kita pun, dia cepat sangat. Bila-bila duk, mukaddimah saat itu. Habis dah masa. Lalu tu hari ni kita nak nak ambil satu daripada pelajaran kita hari ni, tak lain tak bukan jendela agama dengan namanya maudhu' dia kehebatan pandangan seseorang. Manusia pada asal kejadiannya adalah sama. Sama belaka. Tidak berbeza di antara lelaki dan perempuan, antara bahasa dan bangsa yang berbeza. Perbezaan berlaku apabila seorang itu beriman kepada Allah SWT. Dengan keimanan lahirlah orang itu orang Islam. Sebaliknya, yang tidak beriman kepada Allah digelarkan kafir. Orang yang kufur kepada Allah SWT. Manakala orang Islam pula menurut pembahagian darjat mereka terbahagi kepada Muslim, mukmin, muhsin dan muttaqin. Ingat molek iaitu menurut keadaan orang Islam pula menurut pembahagian darjat panggil. Tekak. Darjat ni tekak. Itu dah. Terbahagi kepada mukmin, Muslim. Mula-mula Muslim. Lepas tu naik satu tekak mukmin. Naik satu tekak lagi muhsin. Dan naik satu tekak lagi muttaqin. Nama yang diberikan kepada seorang Muslim ini adalah menunjukkan tahapnya. Kehebatan dan tingginya di sisi Allah SWT. Tinggi di sisi Allah SWT. Dia lainnya tinggi di sisi manusia. Hak tinggi di sisi Allah SWT sana itu ialah tinggi yang paling suci murni. Tidak bercampur dengan benda-benda maksiat, benda-benda yang yang benda tak melek. Ada pun pekat sisi manusia tak tentu lagi. Ada keluar makan riswah. Sok tak lekat boleh. Sok tak lekat boleh. Ada kaki, ada apa kau tu ni. Riswah. Adapun Allah SWT tetap. Orang Muslim terbagi kepada 4 peringkat. 4 darjat. Orang Muslim kalau beramal, beriman, orang panggil orang mukmin. Kalau pakai guna ilmu hak kita mengaji dah, jadi munafaat, nama dia muhsin. Orang yang selamat sejahtera. Hujung jatuh dia yang keempat ialah muttaqi. Orang yang yakin dengan Allah SWT. Ni Muslim. Peringkat pertama Muslim. Beragama Islam. Orang beragama Islam dia akan jadi orang mukmin. Orang yang beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Dan beriman mengikut iman dan perkara. Beriman pada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat. Hari balasan. Naik kepada muhsin. Muhsin ni orang yang suci murni. Orang molek, orang comel. Di sisi Allah SWT. Dawaiyak ni peringkat hak sisi Allah SWT. Bukan peringkat kerana manusia akak apa untuk ni tak. Hak ni Tuhan janji lagu tu.
Nama yang diberi kepada seorang Muslim ini adalah menunjukkan tahap kehebatannya dan tingginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli syurga. Itu dah. Lalu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk contoh kepada kita sebagai seorang yang hebat. Sebagaimana firman-Nya iaitu Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahuma'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Maksudnya, Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad seorang rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bersamanya iaitu sahabat-sahabat Nabi. Keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka selalu bersujud hal keadaan menuntut kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ayat selanjutnya. Menceritakan lagi sifat-sifat kehebatan orang mukmin. Kalau kita nak jadi orang mukmin sedang mengaya rahmati sekedar, bersifat belah mana? Ni. Dengan firman-Nya, simahum fi wujuhim min asari sujud zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Maksudnya didai mereka ada tanda sujud, begitulah perbandingan mereka di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Sila mengajar mati sekadar. Kalau dulu orang Islam yang berpakaian putih dan orang Muslim yang berjanggut dihina orang, tetapi sekarang keadaan itu sudah berubah. Bangsa asing mulai faham kepada orang yang berjanggut dan berbau dan berpakaian putih. Bukankah bentuk begini merupakan bentuk seorang Muslim? Ini menunjukkan bahawa kehebatan seorang itu akan diperolehi apabila ia menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi pakaian dan bentuk tubuh badan. Selain daripada itu, kita dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan tidak terlalu laju. Orang Islam jangan jalan laju piuh itu. Tidak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan tidak terlalu laju dan tidak perlahan, ataupun diibaratkan sebagai perjalanan seorang sewaktu turun daripada tempat tinggi. Ataupun dengan kata lain berjalan dengan sederhana. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan yang paling baik itu ialah urusan yang dibuat dengan sederhana. Pertengahan. Lalu itu sedang menghormati sekalian, sifat-sifat yang disebut saat ini itu selain daripada dapat menunjukkan kehebatan kepada penganut-penganut agama asing, ialah diberi ganjaran pahala. Pahala kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang buat turut sunnah tu Nabi saat itu, orang ni dapat pahala yang paling besar. Lagi pula akan merasakan tenang hati kerana dapat menurut jinjak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah. Bentuk tubuh dan pakaian yang bukan Islam tidak dapat memberi apa-apa kepada kita selain daripada menurut hawa nafsu saja. Pakaian mengikut sunnah saat itu, dapat pahala. Kalau kita duk pakar semua-semua turut pesan demo betul ni pakar pris saja ya tu. Tidak ada pahala. Kalau ni pakaian turut nafsu. Dan membawa kepada kekeliruan. Ini kerana kalau juga dibuat, sudah tentu tidak kerana selain daripada menurut pesan dan kebudayaan asing. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang mukmin dari bersikap berpakaian yang menyerupai pakaian agama lain. Sebagaimana sebenarnya man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Allah berat benar ni. Itu suluh-suluh tengoklah deh. Pakak-pakak ukam masalah ni. Maksudnya, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Maksud bagi siapa menyerupai dengan satu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada mereka itu. Fikir molek deh. Lalu tu pakaian ni yang penting. Di dalam Islam, berpakaian yang menyerupai pakaian agama lain, sebagaimana sebenarnya man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Maksudnya bagi siapa menyerupai dengan satu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada mereka itu. Ada beza. Kenapa? Kerana kita tak ada beza nak satu. Itu dah. Sebenarnya pakaian hak Islam ada siap lah kau dah. Cuci. Jadi tengok pak tahu kata ni orang Islam. Itu dah. Ini menunjukkan bahawa Islam mempunyai bentuk tersendiri, tidak serupa dengan agama lain. Agama Islam mempunyai kehebatan tersendiri, bukan terhina. Firman Allah Subhanahu wa taala. Mana? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau na in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Imran ayat 139. Maksudnya, dan jangan kamu rasa terhina dan jangan duka cita padahal kamu adalah tergolong dari golongan tertinggi. Pakaian kita ni pakaian tunjuk pakaian yang hebat. Yang tinggi. Seperti mana kita pakai baju teluk belanga, pakai sepiyah, pakai sokok, pakai apa tu ni. Hebat. Pakaian kita ni mengasingkan diri kan daripada subhah dengan agama asing. Itu dia. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Marilah kita sama-sama ada upacara untuk nak menunjuk kehebatan pandangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Mana kata satu upacara juga kita ni. Selain daripada tu, kita suluh tengok. Dan lagi pula berkenaan dengan makan minum pun sepatu juga. Kita kena beringat benar-benar amat-amat tilah makan dan minum kita saat itu. Dengan kerana apa? Dengan kerana Allah Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu jenis makanan ataupun minuman malaikat, di sebaliknya terdapat kemudaratan dan bahaya-bahaya. Hak Tuhan larang tu cerak. Dia kena ada bahaya dan nak buat mudarat kepada tubuh badan kita. Kepada kemudaratan dan bahaya-bahaya tertentu kepada manusia seperti babi, arak dan sebagainya. Lalu tu suluh tengok molek
Dan kita ajarlah asuh anak cucu kita duduk di dalam al-Islam. Sebagaimana satu hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang lain yang tinggi daripada al-Islam. Sudah mengajar mati sekalian. Kerana Allah terjamin dah sebut kata agama sana itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah ialah agama Islam. Agama Allah dah apa lagi kita ni. Tidak. Kita kena amat-amati. Bak pakaian, bak kedudukan, bak tikah laku. We ada beza dengan agama asing. Kerana agama sebagai jadi contoh teladan kepada agama asing, ni agama Allah. Yang maha suci. Jangan widemo duk hina-hina main kepada kita. Pakaian jadi tertib bimolek. Pakaian menutup aurat. Bagi perempuan dan laki-laki, ada upacara menutup aurat laki-laki apabila di antara pusat dan lutut. Pakaian kena lepas pada lutut, lepas daripada pusat. Hak laki-laki dan perempuan tu tinggal muka dan dua tapak tangan. Semua tutup. Itu dia beza. Lepas tu cuba hati tengok giduk ambil mari masuk baris. Dengan agama asing sana hak Islam, hak comel sekali, hak berjuruh. Kerana katuk habis. Rambut-rambut pun tinggal muka sana dia penuh. Seperti bulan purnama. Nur, cahaya dia ada dah, cahaya hakikat hak Islam sana itu dia cahaya dia ada. Tidak. Pakaian, tapi kedua-dua sana itu kena jadi sekali lah. Pakaian, tikah laku dan rohani, jismani kena jadi sekali. Bukan pakaian saja tak. Hati kena Islam juga. Rohani kena Islam juga. Tidak. Lalu tu sedang mengandung mati sekalian, kena mengaji, kena belajar. Tidak. Dan demikian tu juga. Cara makan minum ni kita kena beringat benar. Lo ni panggil kata banyak. Dia tak ada duk tarik kita, tapi kita ni capak diri kita sendiri. Kenapa? Kerana kita tak tahu hak mana halal, hak mana haram, hak mana makruh. Hak mana sunat, hak mana wajib. Kena tahu wajib, sunat, makruh, haram. 5 perkara ni tua ciwat hak Islam. Yang mana agama asing tak ada. Lalu tu sedang mengatakan mati sekalian. Marilah kita sama-sama mengingati Allah sana itu. Kita beramal bersama. Iaitu jenis makanan sana itu. Acu kira tengok. Banyak orang-orang Islam yang tidak membezakan lagi yang manakah makanan dan minuman yang halal dan yang manakah yang haram. Tetapi sebaliknya mereka suka mementingkan kelazatan. Makan nak turut sedap. Tak ada turut kata hak mana halal, hak mana haram. Makan turut sedap. Dan ke tahap makan tak ada kira makan minum apa ketukar ni. Tengok lo ni kita kata air botol tu tak tahu. Berbagai-bagai jenis. Dia sebenarnya kita ni jadi stemek kata. Jadi kit cemkat panggil. Lebih daripada memikirkan adakah makan ataupun minum itu halal ataupun haram. Tak fikir apa tak. Dengan tidak mengambil peduli sama ada makanan itu terhadap sesuatu campuran yang haram di dalamnya ataupun tidak.
Ni dia oyak ni bukan tempat kita saja, seluruh dunia ni jadi lagu ni. Lalu tu sebenarnya soal makanan halal dan haram merupakan di antara perkara yang amat titik berat oleh agama Islam. Apa yang tidak jelas berkenaan makanan yang subhat yang boleh dikatakan pada saat sekarang ni berlaku di dalam masyarakat kita. Berhubung dengan perkara ini, lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun." Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman taqa syubhati faqad stabra'a li dinihi wa 'ardihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Bermaksudnya sesungguhnya yang halal itu sudah pun jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara kedua perkara-perkara yang subhah, kebanyakan manusia tidak mengetahui siapa yang menjauhi subhah. Sesungguhnya ia telah membersihkan agamanya, kemuliaannya, dan siapa yang jatuh dalam subhah berarti ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam boleh dibahagikan seperti: pertama, semua jenis makanan yang pasti akan mendatangkan kemudaratan dalam masa yang singkat ataupun jangka yang panjang, seperti babi, anjing, darah, kecuali hati dan lipa, dan semua jenis bangkai selain daripada belalai, ikan, sutung dan haiwan lain yang biasanya dihalalkan oleh Islam yang tidak mendatangkan bahaya kepada manusia. Yang kedua, semua binatang sembelih yang disediakan untuk pemujaan kerana ia amat bertentangan dengan akidah tauhid dan konsep ibadat di dalam Islam. Yang ketiga, semua jenis yang memabukkan, iaitu arak yang dinyatakan kotor dan najis. Pada saat sekarang masih banyak lagi orang-orang yang mengaku dirinya Islam yang masih minum minuman keras, iaitu di antaranya yang banyak merebak di kampung-kampung kita ialah arak, obat gila dan obat batuk. Dengan menggunakan benda-benda seperti ini menyebabkan beberapa banyak kemusnahan yang timbul di kampung halaman kita lala ni. Yang keempat saat itu, semua jenis makanan ataupun minuman yang boleh membunuh seperti racun dan sebagainya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqtulu anfusakum, yang bermaksudnya, dan jangan sekali-kali kamu membunuh diri sendiri. Ni makanan benda yang haram ni. Seperti mana kita duk bunuh diri kita sendiri dah. Lalu tu suluh tengok. Kita nak makan belah mana kena amat-amat ti buku makanan. Dia dah. Sepon mana air botol, air gapo ada berbagai-bagai. Kadang-kadang campur dengan wine, panggil wine. Banyak jenis lah. Sebab tu sepatut kita kena pergi ambil perhatian, kita melawat, kita pergi ke mana saat itu, pati tengok keadaan hukum, tengok dengan hukum kita. Dengan pakaian pun baik, kedudukan pun baik, nak makan minum, boleh berjalan, boleh berlima, boleh suka, boleh ria. Lepas kita pergi tiru demo tak? Nak buat demo buat, kita pakai buat tak? Kita kena tunjuk hak kita. Kelakuan Islam kena tunjuk.
ada adab, istiadat, ada akhlak. Orang kita sana itu akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kadang-kadang buat kita sendiri turut demo. Demo hina buat kita pun hina buat kita juga. Ni satu macam. Kita kena bangga, kena suka hati, kena akak tarah kita. Seperti mana lala ni, alhamdulillah, di pejabat-pejabat kerja ni banyak dah menuntut orang. Ada lagi duk selit-selit tu, tapi tak apa dah. Alhamdulillah. Lo ni di sekolah-sekolah mana pun dengan nuntut orang dah. Jangan dedah weh. Jangan itu. Kita kena ada. Terkedai kata kalau demo tak mengaji kan, tak tutup orang di sekolah ni, tak usah mengaji. Agama lebih penting lagi pada tempat ni. Mengaji lain. Itu dah. Banyak lagi ilmu-ilmu, banyak lagi sekolah-sekolah yang menyambutkan puak-puak kita. Kadang-kadang hina pakai hijab. Allahu Akbar. Hina pada hijab sepuluh hina tu head dah. Bahasa asing tak apalah. Kita sendiri sama kita sendiri pun hina juga. Jahilnya. Dan itu hari ni kita mari. Cara menutup orang. Cara makan minum benda-benda subhat. Benda-benda haram. Kita kena patut. Patut jaga. Patut lik. So kaca. Lepas tu kita buat. Jual beli gapo, nak buat gapo sana itu, kena suluh orang kita yang utama sekali. Makanan yang halal. Dan selain daripada tu, yang kelima, jenis makanan yang menjejekkan seperti lipas tikus dan sebagainya. Firman Allah SWT, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Maksudnya, dan Allah mengharamkan ke atas kamu perkara-perkara yang keji. Benda-benda yang keji. Lipas tikus apa tu kau ni. Kena katuk, kena tudung. Makanan kita kena katuk, kena tudung. Kerana bahaya daripada lipas tikus dan sebagainya. Yang keenam, semua binatang yang hidup dua alam seperti katak, bewak, kura dan lain-lain lagi. Yang ketujuh, semua binatang yang bertaring, termasuk bergading, seperti harimau, singa dan sebagainya. Tak boleh makan belakang tu, daging rimau, daging singa tak boleh makan. Itu dah. Lepas tu, ada panggil hukum hakam kita ni ada tetap. Hak mana haram, hak mana halal. Yang ke-8, semua jenis burung-burung yang mempunyai kuku panjang. Kuku buat cerekan, dia panggil. Pencerekan untuk mencari makan secara menyambar seperti burung burung leh, burung sewah tu. Dan burung hatu. Segala burung benda kuku panjang untuk cari makan. Seperti dia nak menyamarkan. Dia tu main sewah ni macam kak ambil anak ayah lagi. Semua tu tak boleh makan. Yang ke-9, semua binatang yang mudaratkan serta disyariatkan membunuhnya seperti ular, kala dan sebagainya. Tak boleh makan belakang. Yang ke-10, sudah pengajar mati sekalian. Masa kita berkat sangat dah ni dengan waktu subuh. Gerak-gerak, bangun. Maya subuh. Malaikat nak bagi rezeki. Itu dia. Malaikat duduk sekali dengan kita. Allah duduk sekali dengan kita. Gerak habis. Jadi keluarga Muslim. Keluarga yang paling beriman teguh dengan Allah SWT. Barulah kita duduk senang dunia dan akhirat. Tak ada payah. Duduk dengan secara kita, secara Islam sana itu, kadang-kadang buat kita apabila kena tak sukses dan hina lebih pada orang Islam. Sama Islam. Gitulah, beginilah, bagai-bagai.
Kalau maju pergi kepada neraka, baik tak sah majulah. Kena pakat molek. Kita kena turut demo, kita ada pakaian kita, makanan kita, ada istiadat kita, ada cukup lekat. Lepas kita sebagai buat contoh kepada agama asing kata, ni Islam. Ni orang taat pada Allah SWT dan Rasul. Dia ada sifat tepih-menepih kata ya. Nabi Timur kata Syiah ni orang Islam. Dia beza dengan agama asing. Ni satu sunnah untuk kita nak nak jagakan Islam sana itu kena ada. Pakai tengok ni dia buat Islam. Dan tikah laku pun dia main ketu juga. Cakap gapo sana itu. Lepas ni beradu lah weh. Lah no weh boleh curi ke tak orang agama asing. Yang jadi. Nama curi tu pun nama dia dah curi. Tak ada kira orang Islam tak Islam agama apa pun jatuh sifat curi. Kita kena tunjuk. Jangan makan mata kelo, jangan tipu menipu. Tidak. Barulah kita sana itu nak duduk dalam keredaan Allah SWT. Kita nak kita redha ke tak weh. Kalau nak redha kena turut perintah Tuhan. Apa tu yang larang, tak usah kacau. Apa tu yang suruh, buat. Dengan serta-merta. Yang ke-10. Memakai suatu secara tidak hak seperti harta anak yatim. Ni jalan ni. Tak ni makan minum hak duk royak duk nampak-nampak tu. Yang ke-10 sana tu makan suatu secara tidak hak. Seperti harta anak yatim. Begitu juga memakai ataupun menggunakan harta yang terlibat dengan perkara yang haram. Seperti harta judi. Harta riba dan sebagainya. Beberapa banyak orang Islam pada hari ini yang masih ragu-ragu buat main-main. Lagi tetap riba masih ragu-ragu lagi tetap loteri. Tak apa dikira loteri. Sedangkan perkara itu sudah jelas dan benar haram. Maka kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah harus insaf dan kembalilah kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah SWT. Tak usah main wah gamuk main, tak apa-apa . Kita beri penuh dengan ukur-ukuran, iaitu mengikut hukum-hukum syarak. Yang sebenarnya semua jenis makanan dan minuman yang telah dinyatakan di atas saat itu adalah bertujuan menjaga dan menyelamatkan manusia daripada terjatuh ke dalam lembah kemudaratan tubuh badan dan kesihatan akal. Nak jaga akal fikiran, makan benda yang beri manfaat, makan susu kambing, itu dia. Makan makanan yang halal, yang memberi manfaat. Bimbing takut manusia daripada terjatuh ke dalam lembah kemudaratan tubuh badan dan kesihatan akal. Kerana makanan dan minuman itu akan memberi kesan-kesan, beri faedah, beri manfaat kepada manusia secara langsung, dan ia juga menjadi sebab penerimaan doa-doanya oleh Allah SWT mengikut sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan panjang lebar ni. Dia berkait, dia menyakut ke habis. Satunya memberi mudarat pada tubuh badan. Dan lagi pula jismani dan rohani. Nak buat gelak hati. Kalau kita makan barang haram, barang cemar, barang subhah. Sebagai satu hadis yang panjang lebar ni hadis ni rawah Muslim. Yang bermaksudnya ada dalam 2-3 minit lagi Fauzan
Iaitu satu hadis yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik. Ia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya menyuruh orang-orang mukmin akan perkara yang disuruh kepada para rasul. Maka Allah berfirman yang bermaksud, wahai para rasul, makalah olehmu daripada benda-benda yang baik dan buatlah amalan yang soleh. Dan Allah berfirman lagi yang bermaksudnya, wahai orang yang beriman, makalah olehmu daripada benda-benda yang baik yang kami kurniakan rezeki kepada kamu. Kemudian Nabi menyebut hal seorang lelaki yang musafir jauh, berdebu rambutnya, selalu dia saat itu tadah tangan ke langit. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanan dia makanan haram, dia mabuk, minum haram. Dia berdoa dengan Tuhan juga. Dan pakaian juga haram. Dan ia makan daripada makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan menerima doa itu? InsyaAllah. Lepas tu masa kita pun sudah cukup, sudah sampai dah. Malah mana rejen yang tak sama ni. Ya mak sampai dah. Jadi kecek mudah-mudah kata, carilah benda-benda yang haram dan benda-benda yang halal, dan tak sah gunalah benda-benda yang haram. Itu mengikut keadaan kita sana itu, supaya kita nak dapat terimakan doa-doa kita oleh Allah SWT. Tidak. Dia kait lagi. Sudah mengajar mati sekalian. Lepas tu, ada dalam 4 minit lagi. Jadi, duduk sekali pun begitulah. Terima kasih kepada peminat kita semua sana itu, yang mana alhamdulillah lah ni ada ubah dengan kita boleh mikir, kita boleh pakai, boleh guna, dan kita boleh beramal berkenaan dengan apa cara amalan-amalan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tidak. Ni daripada Malaysia ni daripada Terengganu Kuala Terengganu, daripada Siti Zubaidah Awang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, alhamdulillah, dia kata dapat dengar lagi ilmu yang bermanfaat ini daripada Kuala Terengganu, Malaysia. Terima kasih. Patut ada lagi lah ramai lah panggil kata dia. Tengah tu beli radio sedekah kepada demo untuk dengar ruangnya agama. Tak ada kira lah hak Yahmat dan hak demo-demo lain lagi, tu guru lain. Banyak lagi ilmu tu guru yang binyak pandai. Hak Yahmat ni sebagai tebah buka jalan. Nak mengaji sungguh tu kena cari guru-guru yang seperti mana Baba Espanyol, Dr. Ismail Lutfi dan sebagainya. Dan pada baba lain, Baba Mek, pada getak kita mengajar ilmu tauhid tidak. Dan lagi lain-lain lagi. Supaya kita nak kemahkan iman kita sana itu, dia kena banyak-banyak ilmu tidak. Kena banyak ilmu. Kita kena kecek buku ilmu sana itu Allah. Bak jual beli, bak gapo sana tidak ada. Lalu tu kena jaga, pakat jaga. Tidak. Yang orang yang keraguan di dalam agama sudah mengajar mati sekalian. Awal-awal pertama yang wajib diperhatikan oleh setiap-tiap manusia, kita wajib kena perhati tengok tiap-tiap orang lah. Manusia ni tiap-tiap orang, buat kita semua ni lah berkata manusia rasa jauh dengan kita. Dengar saja, tak ada baiki diri kita sendiri. Tujuan hari ni kita nak boleh baiki diri sendiri. Sebagaimana peminat kita telah mari dan tak ada kira lah dalam telefon tangan atau berjumpa dengan Yahmat lagi. Duk dengar Yahmat lama mari dah 7-8 tahun mari dah. Tidak. Dan semua sana itu tak lain tak bukan kita boleh memikir dan kita boleh ubahkan diri kita sana itu ke jalan Allah Subhanahu Taala. Hari ni kita nak kecek pertama sekali
utama yang wajib diperhatikan oleh setiap kita, tiap orang sana itu, ialah mensucikan hati daripada perasaan syak dan keraguan terhadap Allah SWT. Banyak dia duk wawih lagi ni. Berbagai-bagai lah. Utama sekali, berdoa, tahu nak berdoa dah, ya mak, tak berjaya lagi ni, tak boleh lagi ni. Tidak. Begitulah. Apa ni, rayu ataupun berkecek-kepek orang kita sana itu banyak. Dan kita perhati tengok, kita mensucikan hati daripada perasaan syak dan keraguan terhadap Allah dan Rasul. Dan hari akhirat. Itulah penyakit hati yang terbesar sekali. Kalau kita tahu gini, masa gerung. Kalau kita tak perhati, tak suluh tengok, tak mengaji, tak tambah, tak berapa ilmu kita sana itu, kita duduk dengan gelak gelita orang panggil. Tak ada berasa panas pedih pun. Buat dosa pun tak ada berasa bergetar pun, tak ada berasa takut pun. Lebih-lebih lagi, kata pula dah. Tak suruh bergaduh. Tidak. Tidak. Lalu tu yang akan menyebabkan kebinasaan manusia di hari ini, iaitu di hari akhirat nanti, sebab syak dan keraguan. Itu mengandungi bahaya yang berat. Terutama sekali ketika menghadapi sikratul maut ni. Yang boleh yang boleh menyirik kepada su'al khatimah, kesudahan yang celaka orang panggil. Su'al kecelakaan, khatimah yang kesudahan orang panggil. Moga-moga Allah selamatkan kita sekalian daripadanya. Daripada apa? Daripada benda-benda syak dan keraguan terhadap Allah dan Rasul. Syak dan keraguan serupa itu kerap membelik setengah-setengah manusia. Maka bagi siapa yang merasakan ada suatu serupa itu di hatinya, janganlah hendaknya ia mendiamkan diri serta memadamkan perasaan itu di hati sepanjang masa. Sehingga apabila mati kelak, jadilah ia sebagai seorang yang bersyak. Mati dalam syak, orang panggil. Apa yang wajib dibuat? Ialah berusaha untuk menghapuskan syak dan keraguan itu daripada hati dan menolak segala tetengah sekadar yang termampu. Jadi kita kena cari ilmu, kena belajar, kena ukar masalah diri sendiri sana itu, mengikut kemampuan kita, mengikut bolehan kita. Lepas tu cara-cara yang paling menjerat untuk menghapuskan syak dan keraguan serupa itu ialah dengan sentiasa mendampingi para ulama. Lepas pada penyakit ni, kita kena berapat dengan alim ulama, dengan orang yang ada ilmu pengetahuan, orang yang ada ilmu agama penuh-penuh. Sambil bertanya segala sesuatu perihal Allah SWT, iaitu ilmu tauhid. Kita kena mengaji. Lo ni alhamdulillah, hak yang nampak dah itu sana itu dah start pala getak seteng kita ni. Duk mengajar lebih kurang ilmu tauhid. Rasa kata dengar daripada peminat dah, rasa kata menyakup benar lah. Jadi mudah faham. Dan boleh kita mengambil iktibar. Kalau berkenaan bertanya segala sesuatu mengenai agama Islam, bertanya kepada ahli yakin dan hakikat, bertanya kepada orang yang zuhud di dalam urusan dunia dan sebagainya. Jika tidak boleh menemui salah seorang daripada mereka yang disebutkan tadi, maka hendaklah membaca buku-buku yang mereka susunkan dan tulis mengenai ilmu tauhid dan ilmu yakin. Kita kena ngaji, cari kitab-kitab mari. Lo ni demo tengah duk cari dah kitab tu, kitab ni. Berasa dah. Berasa takut dah. Berasa sesat dah.
Lalu tu pakak pergi cari beli kitab-kitab. Utama sekali ialah kitab apa ni berkenaan dengan kitab apa ni yang nak sebut tak kena. Kitab tutunan ibadat. Iaitu perukunan ibadat sepanjang zaman. Ada cukup lekat. Mulai daripada ilmu tauhid, mengaji sosok boleh mengaji hak ni tu tak apa dah. Padai dah dengan kita ni sekadar deh. Nah, ilmu tauhid wujud kidai bakar dengan bahasa Melayu ada balik siap dah. Dan sifat berlawan dengan Allah gapo katik. Ada lawan dengan tak ada. Tuhan ada selama-lamanya. Benda baru tak ada. Tu dia. Ada, tak ada. Tu dia. Ataupun Allah ada selama-lamanya. Boleh tu tak apa dah. Mada dah. Tapi kena cari tambah lagi. Jadi cara-cara nak lepas daripada penyakit tu ialah dengan sentiasa mendampingi para ulama. Kita kena pergi cari ahli ulama. Sambil bertanya segala sesuatu perihal Allah SWT, iaitu ilmu tauhid. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal tu ya. Nak kenal belah mana, iaitu sifat-sifat Allah SWT. Wujud kidai bakar mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah iradat samik basak kalam dengan sifat panggil sifat 20. Tu kena yakin situ. Dan lagi pula bertanya segala sesuatu mengenai agama Islam. Bertanya kepada ahli yakin dan hakikat. Bertanya kepada orang yang zuhud di dalam urusan dunia dan sebagainya. Kalau kita tak tanya situ jika tidak boleh menemui salah seorang daripada mereka yang disebutkan macam itu maka hendaklah membaca buku-buku, beli kitab-kitab mari. Itu belana dah dengan bahasa Thai, dengan bahasa Melayu pun ada, balik Melayu, balik Siai, bahasa Thai pun ada. Tidak. Tidak. Jadi bermakna kata maksud syak dan keraguan itu seperti apa yang dibiasakan terlintas di hati seorang daripada perasaan waswas dan lintas hati di dalam perkara yang menyentuh keimanan yang ia sendiri tahu perkara itu tidak betul. Akan tetapi hatinya tetap menentangnya. Sedangkan jiwanya menolak keputusan hati itu dan tidak mahu menerimanya. Itulah yang dikatakan waswas. Bukan syak dan keraguan. Untuk menentang perasaan ini, memadailah dengan membencinya dan tidak terlalu mengindahkannya. Malah hendaklah seringkali memohon perlindungan Allah daripadanya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni tak ada payah sekali. Nak lepas daripada penyakit ni baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta pelindung dengan Allah SWT daripada syaitan yang kena rejah. Selain daripada itu, saya mengajar dan mati sekalian, kita mari sambung lagi. Iaitu berkenaan dengan cara-cara dia. Cara apa? Iaitu orang yang sombong bongkok. Di antara penyakit-penyakit hati yang berbahaya dan sifatnya yang membinasakan lagi ialah sombong. Yang biasanya hanya disifati oleh para syaitan. Orang sombong ni perangai setan yang terkutuk panggil. Allah telah berfirman menceritakan tentang iblis yang terkutuk. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya ia iblis enggan dan menyombongkan dirinya dan jadilah ia daripada kumpulan yang tiada beriman. Orang yang menyombongkan diri sangat-sangat dibenci oleh Allah SWT. Saya benci orang sombong ni. Orang degil ni.
sebagaimana telah dinyatakan di dalam firman-Nya, innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya sesungguhnya dia, iaitu Allah SWT, tiada menyukai orang-orang yang menyombong dirinya. Dengan dalil banyak perkara dah. Dan lagi pula firman lagi, innahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya tiada mencintai sekalian orang yang sombong dan bangga diri. Besar diri panggil. Angkuh bongkok dan suka membangga diri adalah sifat-sifat orang yang takabur dan orang yang membesarkan diri. Sedangkan orang ini mudah tertutup oleh Allah SWT hatinya, sebagaimana firman Allah SWT, kadzalika yadma'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 35. Artinya begitulah Tuhan dan mencap menutupkan. Mencap sana itu ialah tutup mata hati. Setiap hati orang yang sombong dan berwinang. Berwinang deh. Ini lorak kitab deh. Orang yang menyombongkan diri pula mudah terpesong daripada keterangan Allah SWT. Sebagaimana yang difirman oleh Allah SWT, sa'asrifu an ayati alladhi la yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku pesongkan daripada keterangan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi di luar kebenaran. Sabda Nabi SAW, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Artinya sifat kebesaran itu tudungku. Sifat kebesaran itu tudungku. Dan sifat keagungan itu kainku. Barang siapa ingin merebutnya daripada aku, nescaya aku lontarkannya ke dalam api neraka. Sifat kebesaran itu ialah tudungku. Dan sifat keagungan itu kainku. Barang siapa ingin merebutnya daripada aku, nescaya aku lontarkannya ke dalam api neraka. Selain daripada itu, sedang mengajar mati sekalian, banyaklah dengan dalil-dalil panjang lebar sana itu. Mana kata la, sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu zarratin min kibr. Artinya tidak akan memasuki syurga orang yang terdapat di hatinya seberat zarah dari sifat-sifat sombong. Sikit saja. Orang ni tidak akan memasuki syurga. Dengar sabda tersebut, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada kalanya seorang itu ingin memakai baju yang cantik dan kasut yang molek, maka berujar tidak. Berujar pula Rasulullah SAW, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Artinya sesungguhnya Allah itu cantik, suka kepada kecantikan. Sifat takabur itu menentang kebenaran dan sentiasa menghina dan menista orang lain. Barang siapa menganggapkan dirinya tinggi dan bermegah dengan derajatnya, lalu menghina dan memperkecilkan orang lain, maka itulah orang yang sombong terkutuk. Sifat sombong itu sentiasa memadaikan hati, akan tetapi ketara dengan tanda-tanda pada diri manusia. Di antara tanda-tandanya iaitu, satu, merasa bangga melihat dirinya maju lebih daripada orang lain. Yang kedua, suka
menunjukkan diri terhadap orang lain. Yang ketiga, minta dikedepankan di majlis-majlis keramaian dan bergaya dan berasa kesi angkuh ketika berjalan. Ini sifat-sifat sana itu. Dan suka memuji-muji diri dan bermegah dengan datuk nenek yang kenama ataupun ahli agama. Bermegah dengan keturunan. Semua tanda-tanda menunjukkan sifat takabur yang amat tercela dan buruk, yang kerap menimpa setengah-setengah anak-anak orang baik yang tidak mempunyai pendengar jauh, dan cantik pula ilmu pengetahuannya mengenai selok-belok agama. Sudah mengajar mati sekadar. Banyak kejadian pelik-pelik sana itu. Marilah kita sebagai, kita ada dengan hukum hakam, kita ada dengan dalil-dalil, dan ada jalan nak ukam masalah, nak berjauh daripada sifat takabur, sifat megah dan lain-lain lagi. Tidak. Lepas ni kita mari cuek sikit berkenaan dengan riya. Di antara bahaya yang mencelakan ialah riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengecamnya dan menamakannya syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi, iaitu sifat riya. Artinya riya menuntut kedudukan ataupun minta dihormati di dalam kalangan orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Misalnya seorang yang bersemaya dan berpuasa, mengeluarkan zakat dan naik haji, berjihad fi sabilillah dan membaca Quran dengan tujuan supaya orang ramai memujinya, tidak, menghormatinya serta memberikannya dari harta benda mereka. Itulah orang yang beramal dengan riya. Amalan orang ini adalah tertolak dan semua usahanya sia-sia, sama ada orang ramai memberi kepadanya ataupun yang dicintakannya itu maupun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang ingin menemui Tuhan, hendaklah ia beramal soleh, bekerja benda-benda yang baik, dan jangan sekali-kali mempersekutukan di dalam menyembah Tuhannya, beribadat peribadatannya dengan siapa pun. Sudah mengajar mati sekadar. Gitulah berkenaan dengan cara-cara kita saat itu nak lepas daripada Selepas pada tu kita nak cuek sikit berkenaan dengan deki dan hasad. Di antara bencana yang membinasakan lagi ialah sifat hasad dan deki terhadap kaum muslimin. Suka melihat seorang mendapat kesusahan, memadam permusuhan, dengki, busuk hati terhadap orang lain, tidak mempunyai perasaan rahmat dan belas kasih, serta suka menyeka buruk terhadap orang lain. Semua sifat-sifat ini adalah termasuk bencana yang membinasakan. Adapun sifat hasad dan dengki itu, maka memadai gambaran celah dan buruk bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa berlindung diri daripada bencana orang-orang yang mendeki dan berlindung daripada bencana syaitan. Orang sifat deki, hasad deki sana itu orang sifat sekali dengan setan. Perangai setan betul-betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman lagi, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari bencana pendeki apabila ia mendekinya. Ni satu upacara kita nak lepas daripada nyakit hasad deki. Kita kena jaga dah. Selagi mana kalau kita duduk berdeki ke demo, jangan itulah kita dapat
dapat balasan daripada Allah SWT. Tuhan katuk pintu hati, katuk mata telinga. Tu dia. Kena azab dicelakan oleh Allah SWT. Lalu tu minta jauh daripada sifat hasad dengki. Selain daripada tu mencintai dunia. Orang kita saat ni tu tak lain tak bukan. Besar yang membinasakan lagi. Di antara perkara besar yang membinasakan lagi ialah mencintai dunia dan sangat-sangat gemar mengajarinya. Mengajari. Sangat-sangat sayang kepadanya. Sentiasa mengejar pangkat dan kedudukan. Sentiasa mencari harta dan kekayaan. Dan sangat-sangat menjaga semua itu supaya tidak lari daripadanya. Sambil bersikap kedekut dan bakhil. Maka semua sifat-sifat yang tersebut termasuk sifat-sifat yang binasakan dan kelakuan yang tercela oleh Allah SWT. Bagi siapa yang mencintai dunia, cerita mengajarinya, sangat-sangat mengambil berat terhadapnya, sentiasa cenderung hatinya kepada dunia, maka orang itu sebenarnya telah terdedah kepada bahaya yang besar dan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang duduk dengan dunia semata-mata sana itu begitulah kejadian. Lepas tu selain daripada tu, sidang mengajar mati sekalian. Hari ni kita nak buat kesimpulan gigi tu supaya apa? Supaya kita nak berkait dengan penyakit corona ni. Penyakit corona iaitu tak lain tak bukan celaan, satu kecelaan daripada Allah SWT kepada manusia yang zalim. Iaitu duduk dengan sifat takabur, duduk dengan sifat-sifat yang tak redai Allah SWT. Lalu tu kita nak cari belah mana nak cari belah mana, cari jalan belah mana. Nak kita ni penuh dengan iman, tak lain tak bukan seperti mana telah royak dah tadi. Kita kena pergi cari orang alim ulama. Kita kena mengaji, kena belajar, kena berapat dengan orang yang tahu supaya kita nak boleh tahu sifat ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu lain-lain lagi untuk nak kita beramal di dalam hari-hari yang kita ni menjadi sempurna. Hak tu nak balas mana itu mengikut keadaan kita. Tidak. Lorong kita ayah mak pelorong wisyak dah. Lepas kita lah pakat-pakat berjalan dan pakat jaga. Pakat jaga, pakat tak lain tak bukan pakat jaga dan pakat-pakat royak. Tidak. Kita kena duduk dalam harian kita sana kena istighfar, banyak-banyak sikit. Supaya kita sana itu bila selamat dunia dan akhirat, lepas besar sekali, lepas pada api neraka, kita nak masuk syurga dengan selamat sempurna. Sidang mengajar mati sekalian. Lepas kita suluh tengoklah keadaan dalam hari yang kita sana itu tak lain tak bukan. Cara hidup kita kalau mengikut keadaan dah saat itu besar benar lah. Kita kena mikir lebih-lebih dunia Allah ni tak ada. Tapi dia model weh. Ada dengan telefon tangan, ada berapa dan boleh hubung telefon masuk pada ayah mak, boleh kecek berkira. Alhamdulillah. Luar daripada pelajaran ni dah pun boleh duduk telefon, ada muskilah ke apa. Kita pakat-pakat fikir banyak dalam hari Dari tu kita nak senang, kita kena pakat tolong-menolong di atas jalan Allah. Tak lain tak bukan, pakat-pakat nasihat. Pakat ke jalan. Kita tu kira. Tak ada lain tak bukan. Wajib khusyuk dan hadirkan hati di dalam semaya kita nak wis penuh nak balas mana. Tidak. Lalu tu
Di pagi 5 ni, ayah mak pun nak tengok dalam komen telefon tangan. Lepas tu pada peminat kita, ada bakat nak bekerja sama sini, nak telefon masuk mari. Deh. Bolehlah telefon masuk mari. Kerana masa kita ada lagi dalam 45-16 minit lagi sana tu. Deh. Supaya kita boleh mencomoh ramuh dan tukar fikiran. Hak mana je molek. Soalan kita sana tu, sebagaimana sebuah soalan apa tu orang ramai-ramai boleh menambah ilmu dengan tak khabar. Ni dengar daripada peminat kita dah. Kata alhamdulillah, dia kata ada mau tanya tu molek lah, kita boleh tahu kata. Ni satu telefon tangan deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Lepas tu ada gapo ni pagi ni? Tanya itu je, Mak. Gapo? Tanya anak bina boleh hasil dah dirupai. Aduh, koyak banyak kali dah, tak apa, boleh makan. Deh. Tak ada hal. Deh. Lepas tu nak tanya itu tadi. Gapo Tanya orang tu yang besar, bisa nak berjaga boleh tak. Tapi yang saya ketuk. Zakat ke? Tak maya. Tak ada hal, boleh. Boleh. Dia ada hak ni, kan dia miskin tak? Dia masuk syarat apa tu kan ni. Kita dijual, kita keluar zakat tu niat we molek. We dia lepas daripada kalau duduk lekat barang, we dia lucu pada barang. We yang masuk ke email. Deh. Lepas tu ada apa lagi? Itu ya, Mak. Orang tak akan tukar itu harir tak? Tebik luar rumah. Menutup erat kan? Dia sebenarnya tak ada hal dia tu. Dia tutup tubuh badan sana itu. Dia buka tapak tangan. Deh, dengan muka. Dia dah. Kaki tak apa. Kaki tak ada hal. Kita pelabuh itu sikit kak. Kapereng kita. Kapereng pula tak. Pakaian kita dah. Mak kata orang dia suka dengan semaya. Itu kan Tino. Bubuh tu molek. Deh. Bubuh stukin tu molek. Deh. Tak apa ya, Mak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tak kena betul mana, tanya dia mau lain pula deh. Sikit-sikit lagi. Alhamdulillah. Lepas tu satu telefon. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya, Mak? Apa tak ada apa. Alhamdulillah. Mama sihat dah. Ada lagi lah penyakit tu. Baru boleh duduk. Deh. Ya. Lepas tu ada apa pagi ni? Ya, Mak. Apa ni, kita nak ngekor kami. Lepas tu, orang wih daging dia. Lepas kita tak usah buat kami. Kita nak buat daging. Buat ke mana-mana. Wah, kambing tu tak tahu, tak sakut. Mana? Kambing tu. Sakut apa? Aku kita nak ngekor kambing kat ni. Tapi kambing tu boleh dibuat eh. Tak ada apa. Boleh buat belakang, nak buat macam mana. Orang juga tolak tiga. Apa? Lepas tu, yogi lah di lama tu. Yogi boleh baik. Tak ada nikah lain lah. Tak boleh. Boleh? Ada tu lah dari situ. Tak boleh. Kena buat kan. Kena dengan hukum. Kena buat kena dengan hukum. Hukum tu. Lepas kita ada buat main-main dengan hukum. Deh. Saya boleh baik. Duduk ni boleh tak boleh sapong lah. Tak boleh. Boleh sapong. Tak boleh. Dia kena menikah dulu. Deh. Kalau tu meja panjang, lepas lagi nak cari hal lain. Tak ada payah dunia dah. Deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu satu telefon deh. Ya banyaklah bak. Dalam hari ya. Lepas tu satu telefon lagi. Yalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kena senyap dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ke apa? Nak tanya yang mak sikit. Ha? Masya-Allah. Maya raya. Yang mak kena royak nyata lah. Okey. Royak ke mana tu? Supaya malam ni orang tak mengaji mana. Lepas tu? Kes maya raya boleh kata baca gotu Cukup tak cukup. Maka no subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar tu. Royak nyata cukup itu dia. Cukup syarat dia. Aku syarat dia. Bukan nak raya ni ke? Ya insya-Allah dah. Dah. Terima kasih. Lepas tu hal lain lagi? Ada lagi? Pada dah. Tak ada apa lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Molek dah. Dulu boyah mak dia klik pergi jumpa dengan saya. Dia ajar cara semaya raya. Dia pakai ajar weh. Dia mau tahu tu pakai ajar. Jangan dua. Gini-gini mau tanya aku. Jangan dua gitu. Dia tak tahu sungguh. Dah. Satu telefon lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Bunyi manis tu hari ni. Ya, nak tanya sikit. Nak tanya kalau mak tiri kahwin dengan kita tu. Nikah dengan kita pula susah kata. Mak tiri? Mak tiri berkahwin dengan kita. Lepas tu kedai sendiri ada semua dengan kita pula tu boleh kita. Tak ada hal. Dia lucu dah tu. Ada. Dia berkait, dia bersabit. Dia tu panggil muhrim, tak muhrim. Dan itu, dia banyak kata. Tapi tu, deh. InsyaAllah deh. Tak apa. Lepas tu, terima kasih. Ni dia, apa ni? Ada demo mai keluar ni kata seman pakai deh. Assalamualaikum ya mak. ไม่สวมถุงเท้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นเอารัดบาปครับ Anda dia. Aku bakalah stuking. Dah. Satu telefon Dek Bozan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak anak kita tak ada ngekah lagi. Apa? Kan udah tak kita tak apa. Mana? Anak kita besar dah. Tak ada ngekah dia tak ada modal. Kan tak apa dah. Tanggung tak tahu kedua-dua mak pak. Kalau kita tak ada ngekah besar lah dia merobong kuih dah. Ya tak apa. Dia tak ada dosa kali. Nak benda sunat ya deh. Tapi ya sunat muakkad. Saya ngekah diri boleh dah. Mana? Kalau kita tak ada ngekah kita pergi mati. Tak ada apa. Tak ada apa, tak ada hal. Tak ada ngekah pun tak apa. Tapi ya sunat muakkad dia panggil. Kalau kita tak ngekah ya tu nak gerbai boleh tak? Tak ada hal. Deh. Daripada pondok Kubah Kaleng ni. Kubah Kaleng mana? Apa? Kubah Kaleng Mok Mawi ni lah. Mok Mawi. Orang kena bawa besar dengar Kubah Kaleng ni. Kubah Kaleng Mok Mawi. Lah ni mapuh dah pondok tu. Tu. Tak apa. Tanya tu ya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar weh? Weh. Ada nak tanya? Tanya. Lalu kita pergi ngaji tu kita bibit tu tu ke? Bawa dah dia bawa tu yang ngaji ni tanya. Satu lagu mana yang Tak ada apa. Tak kena takut bangun pek tu lah mulu agak lepas tu lah. Kita dua putih. Beli beg panjang sangat je lah nyuk pergi. Tak ada. Nak balik sakut.
Ya kena hormat sikit Quran tu. Neh. Jangan dia buat serupa dengan surat tamada lah. Tak apa dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf zahir batin. Oh, ni daripada pujuk Tiddah. Salam ayah mak. Selamat hari raya ko hai tu kon mi ความสุข มีร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง เหมือนอายะห์มะ Allah, jangan supaya ayah mak lah, ayah mak. Buat turut syarat lah, turut dukung deh. Cara amalan tu. Ini satu telefon tangan kau dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mak rasa suka ayah mak koyak hati-hati dah. Hai? Ada hak besing dalam hati tu dah. Cuci hati Jadi terima kasih dah ayah mak boleh bagi diri hamba dah. Ya. Terima kasih banyak ayah mak. Ya, alhamdulillah. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Boleh baiki selalu dah ni hati deh. Jangan duk asak deki dalam hati pun ni sikit pun tak boleh dah. Neh. Tak. Adik Fazan. Gila-gila. Sesak ni ngatik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Khabar baik, alhamdulillah. Ada apa pagi ni? Tak, ya nak royak atau saya mimpi pula ya. Tapi saya royak dah kok ya dah. Mata pagi naik jatuh hewan nama Allah dah. Atau mata pagi naik jatuh. Patu curah molek. Ya wak nama Allah dah dah. Saya setuju. Alamat apa ya? Molek Neh, itu ya untuk kita pribadi kita. Insya-Allah deh. Ya. We pada ya ada we khususi, we umumi. Dia dah. Jadi senang lah bertujuk tu, jadi suka hati, pasti ya dah boleh. Alhamdulillah. Tak payah lah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hak molek daripada Allah, tak molek daripada setan. Kena duduk situ ya. Neh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dulu dengar dikit, tak besok itu ni. Ngana? Orang suruh itu. Orang wakil suruh niat lebih. Tak tahu. Kita bisa niat hak sendiri. Tak tahu nak tanya nak buat itu. Niat gerbeh. Niat gerbeh dia mewakil kita. Hak dia mewakil kita tak besok lah. Kita bisa niat hak sendiri. Tu. Bayar itu dia sungguh lah. Tak biasa sungguh dia tak tahu. Dia biasa niat hak kita sendiri. Dan niat hak dia tak tahu. Paling mau pergi nak. Pas nak kata kena ya. Pergilah sikit ya. Kok mana tak tahu. Tak erti tu. Tak faham lagi. Tak. Dia mau pergi kita ke niat gede. Royak wakil. Apa kita nak niat kata kena. Ni gerbeh hak Ismail yang wakil pada aku. Banyak tu habis dah. Kata gitu je. Kalau Abdul Rahman. Kalau Ya kena sebut nama je lah. Ya. Tak apa ya dia juga itu. Tak lain nak lihat dia tak buat semua. Tak apa ya belik. Jadi dia biasa buat hak kita sendiri. Dia mungkin tak pernah buat. Apa nak tanya juga tu. Ya. Pelanggan ya. Ya, terima kasih. Salam mama tu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni cara wakil ni deh. Cara ganti boleh. Tak ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Tanya kita. Baik. Nak tanya sikit ni. Tanya.
Apa? Kau tu dah kita cucu dua. Kita ni kena tu le dah. Ni hak tu kan. Dalam kita cucu dua orang. Apa? Bahan demo okey suruh ni ni. Bahan okey pula ni anu pula. Tapi mula lain lah. Dan nak boleh sebut nama saat ni lah. Ya. Tak apalah dua orang pun deh. Tak ada. Tak apalah. Terima kasih ya. Ya, salam.